Assalamualaikum. Saya Muhammad Dini Iskandar Aiman bin Abdullah, yang bernombor matrik 19 DIG 20F2007. Saya daripada Majoring Corporate Identity. So ini adalah dua orang supervisor saya, iaitu yang pertama Madam Puan Rifki Al-Fazira binti Zulkifli, dan yang kedua ialah Sir Muhammad Syazifi bin Hashim. Okey, jadi ini merupakan profil syarikat yang saya buat, iaitu bernama Dia Izora Resources, Biskut Wan dan Aki. Okey, syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 2020 dan pemilik syarikat ini bernama Normadiah binti Nordin. Okey, so kita akan kepada SWOT analisis, iaitu ada 4. Pertama, kekuatan. Okey, kekuatan ni yang terdiri daripada rasa tersendiri kuih yang dimasak menggunakan tangan dengan bahan-bahan tradisional. Okay, jadi kelemahan yang didapati daripada syarikat ini ialah logonya tidak diupdate sebab tidak mengikuti trending semasa. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang cara membuat jenama logo syarikat. Okay, yang kita pergi kepada peluang pula. Okay, peluang yang ditawarkan ialah kemungkinan untuk mengembangkan produk dengan mengeluarkan lebih banyak ejen untuk meningkatkan keterlihatan produk. Dan yang terakhir ialah ancaman. Okay, ancaman kepada syarikat ini ialah kilang biskut sekitar Bandar Selayang lah. Okay, kita akan ke seterusnya, iaitu penyataan masalah. Okay, terdapat 3. Yang pertama, syarikat ini mengalami masalah di bahagian operasi, di mana ianya kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, di bahagian pemasaran, disebabkan hanya dipasarkan di sekitar kawasan Selangor saja dan tidak meluas. Dan yang terakhir, bahagian penghantaran juga mempunyai masalah, di mana sukar untuk menghantar ke lokasi yang jauh kerana kuih yang dihasilkan mudah hancur. Dan seterusnya kita akan ke penyelesaian yang dapat dibuat, iaitu ada 2. Penyelesaian pertama ialah mengadakan pembaharuan logo yang lebih menarik dari segi tulisan, warna dan bentuk logo yang lebih sesuai untuk produk yang dipasarkan. Penyelesaian yang kedua, mewujudkan pelbagai jenis platform media sosial sebagai teras pemasaran serta meningkatkan periklanan di kawasan yang menarik orang ramai. Kita pergi kepada seterusnya ialah produk yang dihasilkan oleh syarikat Dia Izora Resources, iaitu 3 jenis produk utama syarikat ini, iaitu biskut mazola, rempeyek kacang dan biskut kelapa. Seterusnya ialah konsep logo dan tema yang saya gunakan dalam kita punya pembaharuan, iaitu konsep logo yang saya pilih ialah realism dan tema yang saya gunakan ialah vintage old school. Seterusnya, ini merupakan logo sketch yang saya hasilkan. Ada 4. Jadi yang dapat dilihat di sini dalam bulatan merah itu adalah logo yang dipilih oleh supervisor saya. Untuk ke proses seterusnya, iaitu logo development, saya terdiri daripada 2 juga jenis. Dan seterusnya saya mula melakukan logo pada digital. Ini adalah logo yang pertama. Kemudian saya teruskan lagi dengan development kepada logo yang kedua. Dan setelah ada kritikan yang diterima, saya menghasilkan logo, iaitu logo terakhir finalize dia ialah Dia Izora Resources, yang seperti yang dapat dilihat lah. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada rasional logo ini. Okey, apa yang saya gunakan dalam logo saya, iaitu orangnya sebagai pengasas syarikat, dan yang dipegangnya ialah merupakan ketuha klasik, iaitu senang kata oven klasik lah. Dan logo ini berjenis lambang reka bentuk logo, ataupun kita boleh panggil logo emblem. Okay, seterusnya warna logo. Okay, kenapa saya memilih warna yang diterakan ialah kerana warna coklat ini melambangkan vintage dan lambang-lambang yang kalau kita lihat, kita tahu ini merupakan penghasilan produk-produk tradisional orang Melayu lah. So ada 4 jenis colour yang saya gunakan seperti yang dapat dilihat, dan juga jenis font saya ambil typeface dia ialah basketball. So seterusnya, inspirasi warna dan idea yang saya pilih ini adalah rujukan saya. Jadi versi logo saya ada 5 jenis seperti yang dapat dipaparkan.
Kemudian variasi logo utama memang satu saja. Kemudian saya pergi kepada alternatif logo, ada dua terdiri. Kemudian warna hitam dan putih. Apabila kita turn dia kepada hitam dan putih seperti yang dapat dilihat. Kemudian kepada skala kelabu. Apabila saya gunakan logo di dua jenis latar belakang, iaitu latar belakang yang terang dan juga latar belakang yang gelap. Ruangan yang jelas iaitu saya meletakkan 2 cm. Kemudian kita pergi kepada lakaran signature syarikat. Seperti dalam bulatan merah, itu adalah yang diproceed oleh saya punya supervisor. Ini adalah setelah didigitalkan. Ya, ini merupakan business card. Kemudian kita pergi kepada pembungkusan atau packaging. Ini adalah seperti juga yang dapat dilihat di dalam gambar, bulatan merah itu merupakan lakaran yang dipilih oleh supervisor. Kemudian saya melakukan digitalize, iaitu dalam bentuk digital. Satu yang plain dan satu ada design. Kemudian saya pergi ke lakaran poster teaser saya. So ada dua. Seperti yang sama juga dalam bulatan merah itu adalah yang dipilih oleh supervisor saya. So ada 3 jenis teaser poster yang saya hasilkan. Kemudian saya terus kepada digital yang saya hasilkan. So seperti yang dapat dilihat, ini merupakan teaser 1, teaser 2 dan teaser 3. Okey, jadi kesimpulannya yang kita dapat peroleh di sini ialah projek ini menjadikan petanda di mana setiap proses yang dilakukan dari pencarian masalah diteruskan dengan lakaran, kemudian menggunakan aplikasi digital untuk mendapatkan hasil yang menarik, mengikuti trend semasa untuk bertujuan menyelesaikan masalah syarikat itu sendiri dan mampu menjadikan syarikat lebih proaktif dan meluaskan perniagaan syarikat itu sendiri di seluruh Malaysia, malahan di dunia antarabangsa. Di sini juga dapat disimpulkan cara yang mudah untuk kita atasi setiap permasalahan pembungkusan itu, seperti logo syarikat serta periklanan yang bersesuaian dengan syarikat, bersertakan konsep dan tema yang digunakan oleh sesebuah syarikat itu sendiri. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.